Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tajuk kita pada kali ini adalah daripada modul 5 Ledger, iaitu tajuk kecilnya adalah Sistem Catatan Bergu. Okay, sebelum kita lihat lebih lanjut, kita tengok dulu format Ledger. Okay, format Ledger pelaksanaan ada nama account dan dia terbagi kepada sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri account ledger kita panggil sebagai debit. Okay, debit bermaksud kiri, sebelah kiri. Dan sebelah kanan account dipanggil sebagai kredit. Jadi kredit bermaksud kanan. Jadi sini penting untuk kamu faham. Kita akan catat urus niaga dalam ledger sama ada di sebelah kiri account ledger, iaitu sebelah debit, ataupun di sebelah kanan account ledger, itu kita panggil sebagai sebelah kredit. Jadi janganlah mungkin pada masa akan datang kita tersilap faham bahawa debit itu kita hafal sebagai tambah ataupun kredit itu kita hafal sebagai tolak. Okay, kamu kena ingat bahawa debit bermaksud sebelah kiri account ledger, kredit pula bermaksud sebelah kanan account ledger. Okay, itulah maksud debit dan kredit. Jadi untuk kita merekod urus niaga ke dalam ledger memerlukan pengetahuan untuk merekod dalam, yang pertama sekali kita kena kenal pasti akaun yang betul dan juga merekod sama ada di sebelah kiri akaun debit ataupun kita perlu rekod di sebelah kanan akaun, iaitu sebelah kredit. Jadi dua perkara lah kita kena tahu. Kenal pasti account dan juga kenal pasti sebelah mana kita akan buat catatan urus niaga tersebut. Jadi perkara ini kita panggil sebagai sistem catatan bergu. Itu kaedah untuk merekod urus niaga sekurang-kurangnya dalam dua account ledger yang berbeza. Okay, dia ada minimum sekurang-kurangnya dua account ledger yang terlibat. Satu account didebitkan dan satu lagi akaun dikreditkan dengan amount yang sama. Okay, itu kita panggil sebagai sistem catatan bergu. Okay, sistem catatan bergu mempunyai perkaitan yang rapat dengan persamaan perakaunan. Okay, kita dah belajar sewaktu modul 2, persamaan perakaunan yang asal adalah seperti yang tertera di hadapan kamu, iaitu aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Jadi kalau kita perhatikan, aset berada di sebelah kiri persamaan, manakala liability dan juga equity pemilik berada di sebelah kanan persamaan. Okay. Jadi mengikut sistem catatan bergu, peningkatan aset direkodkan di sebelah kiri account ledger, itu sebelah debit, manakala peningkatan liability dan equity pemilik direkodkan di sebelah kanan account ledger, iaitu sebelah kredit. Okay, kita lihat balik ayat ni. Peningkatan aset rekod di sebelah kiri account ledger ataupun sebelah debit. Kemudian peningkatan liability dan equity pemilik kita rekodkan di sebelah kanan account ledger, iaitu sebelah kredit. Jadi kamu lihat dalam kotak idea ini, perhatikan bahawa pertambahan aset, liability dan equity pemilik adalah mengikut kedudukan mereka dalam persamaan perakaunan. Okay. Aset berada sebelah kiri, maksud dia tambah rekod sebelah kiri dalam ledger. Liability dan equity pemilik berada sebelah kanan persamaan, bermaksud dalam ledger bila berlaku pertambahan kita rekod sebelah kanan. Kita boleh rujuk rumusan seperti di bawah ni. Okay. Account asset bertambah rekod sebelah debit. Aset bertambah, kita kirikan akaun aset, catat sebelah debit.
Apabila liability dan equity pemilik bertambah pula, kita akan rekod sebelah kredit account ledger tersebut. Okay, kita kanankan account liability, kita kanankan account equity pemilik. Okay, ini adalah peraturan merekod pertambahan. Aset bertambah didebitkan sebelah kiri sama seperti kedudukannya dalam persamaan perakaunan. Liability bertambah, equity pemilik bertambah, kita rekod sebelah kredit ataupun sebelah kanan sama seperti kedudukan liability dan equity pemilik dalam persamaan perakaunan. Oleh itu, apabila berlaku pengurangan dalam ketiga-tiga akaun di atas, kita akan rekod di sebelah yang berlawanan dalam setiap akaun. Kita compare, kita buat perbandingan antara rajah di atas dengan rajah di bawah. Tadi kita dah tengok, bila aset bertambah, debit. Sebab aset berada di sebelah kiri persamaan. Jadi apabila aset berkurang, kita akan rekod sebelah kanan akaun. Dia mesti berlawan lah. Aset tambah, debit akaun tersebut. Jadi apabila aset berkurang, kita akan kreditkan akaun aset. Berbanding dengan liability dan juga equity pemilik, kita dah tengok tadi, bila bertambah kedua-dua akaun ini, kita akan kredit, kita akan kanankan akaun. Jadi apabila liability berkurang dan equity pemilik berkurang, kita akan rekod di sebelah debit. Kita akan kirikan akaun liability, kita akan kirikan akaun equity pemilik. Okay, dia mesti bertentangan dengan pertambahan tadi. Okay, jadi mudah cara nak ingat adalah persamaan tadilah. Persamaan perakaunan, kedudukan aset di sebelah kiri menunjukkan pertambahan. Liability dan equity pemilik dalam persamaan perakaunan berada di sebelah kanan menunjukkan pertambahan. Jadi apabila kita nak rekodkan pengurangan, kita akan rekodkan di sebelah yang berlawanan dengan peraturan pertambahan. Kalau aset tambah debit, kita akan tolak aset di sebelah kredit. Kalau liability dan equity pemilik bertambah di sebelah kredit, oleh itu apabila berlaku pengurangan liability dan equity pemilik, kita akan rekodkan di sebelah debit. Okay, sebagai rumusan kepada sistem catatan bergu yang melibatkan aset, liability dan equity pemilik, kita boleh rujuk berrajah di sinilah. Okay, aset bertambah didebitkan, aset berkurang dikreditkan, liability bertambah dikreditkan, liability berkurang didebitkan, dan sama juga dengan equity pemilik bertambah dikreditkan dan apabila berkurang didebitkan. Okay, inilah rumusan rajah untuk sistem catatan bergu untuk aset, liability dan equity pemilik. Jadi sekarang kita akan terus tengok pada contoh yang pertama. Okay, merekod peningkatan aset, liability dan juga equity pemilik. Kita lihat contoh satu di sini. Januari 1, pemilik memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai sebagai modal sebanyak RM20,000. Jadi perkara pertama, kita kenal pasti apakah akaun yang terlibat. Pertama sekali daripada ayat ini, kamu kenal pasti kata kunci, iaitu yang pertama adalah akaun tunai dan yang kedua kata kuncinya adalah modal. Okay, yang kedua, kamu kenal pasti kesan kepada kedua-dua item tunai dan modal berdasarkan kepada ayat urus niaga. Kita lihat di bawah ni. Dalam urus niaga ini, aset iaitu tunai dan equity pemilik iaitu modal meningkat. Okay, tunai bertambah, meningkat, modal juga bertambah sebanyak RM20,000. Jadi catatan dan ledger adalah seperti yang tertera di bawah. Okay, tunai adalah aset. Jadi terlihat tadi aset dalam persamaan perakaunan berada di sebelah kiri. Jadi pertambahan aset kita akan rekodkan di sebelah kiri akaun ledger. Jadi yang pertama sekali, akaun tunai akan didebitkan sebanyak RM20,000.
Modal adalah akaun ekuiti pemilik. Tadi dalam persamaan perakaunan, ekuiti pemilik berada di sebelah kanan persamaan perakaunan. Ini bermaksud pertambahan modal akan direkodkan di sebelah kredit akaun modal. Okey, kita masukkan tarikh Januari 1, Januari 1. Kemudian pada tempat butiran adalah kita catat nama akaun yang menjadi bergu kepada ledger tersebut. So, akaun tunai bergunya adalah modal, manakala akaun modal bergunya adalah tunai. Okay, itulah cara catatan urus niaga dibuat mengikut sistem catatan bergu. Kita lihat contoh urus niaga yang kedua. Januari 3. Perniagaan membuat pinjaman bank sebanyak RM15,000 dan tunai dibankkan. Macam tadi, kenal pasti kata kunci. Yang pertama sekali adalah pinjaman bank. Yang kedua, kata kunci adalah perkataan tunai dibankkan. Kita akan ambil perkataan bank sebagai nama akaun yang terlibat kerana tunai itu dimasukkan ke dalam bank. Yang kedua, kita lihat kesan urus niaga. Dalam urus niaga ini, aset iaitu bank dan liability iaitu pinjaman bank meningkat. Okay, kita membuat pinjaman bank bermaksud liability kita bertambah dan pada masa yang sama kita terima tunai daripada pinjaman tersebut dan tunai itu dimasukkan ke dalam bank. Jadi, aset bank kita juga bertambah pada masa yang sama sebanyak RM15,000. Di catatan dalam akaun ledger adalah seperti yang tertera di bawah. Bank adalah aset. Dalam persamaan perakaunan, aset berada di sebelah kiri persamaan. Jadi, akaun bank bertambah, kita akan rekod sebelah debit. Jadi, kita akan debitkan akaun bank RM15,000. Pinjaman bank pula adalah akaun yang bersifat liability. Kita dah tengok tadi, liability dalam persamaan perakaunan berada di sebelah kanan persamaan. Jadi, apabila liability bertambah, kita akan rekod dalam akaun pinjaman bank di sebelah kredit. Jadi, Januari 3, tarikh Januari 3, akaun bank didebitkan, akaun pinjaman bank dikreditkan. Kemudian butiran seperti contoh 1 tadi, kita akan catatkan nama akaun yang menjadi bergu. Jadi dalam akaun bank kita akan catat pinjaman bank. Dalam akaun pinjaman bank kita akan catat bank sebagai butirannya. Okey, baik. Sekarang kita bergerak kepada satu lagi contoh iaitu merekod pengurangan aset dan liability pula. Jadi kita dah tengok contoh tambah aset, tambah equity dan tambah liability. So, kita akan lihat bagaimana pula merekod pengurangan. Okay, contoh 3, Februari 25. Membayar ansuran bulanan pinjaman bank sebanyak RM500 secara tunai. Baik, kenal pasti kata kunci akaun yang terlibat dalam urus niaga. Jadi, yang pertama, akaunnya adalah pinjaman bank. Dan yang kedua, bayaran tersebut secara tunai. Jadi, akaun kedua yang terlibat dalam urus niaga ini ialah akaun tunai. Okay, yang kedua, kita kenal pasti kesan urus niaga kepada kedua-dua akaun ini. Okay, rujuk ayat ini. Dalam urus niaga ini, aset iaitu tunai dan liability iaitu pinjaman bank berkurang sebanyak RM500. Okay, kata kerja kita adalah membayar ansuran. Bermaksud hutang kita pun dah berkurang sedikit sebanyak RM500 dan sebabkan kita bayar secara tunai, bermaksud tunai kita juga berkurang. Jadi kedua-dua akaun pinjaman bank dan akaun tunai berkurang. Jadi apabila berkurang, kita akan rekod di sebelah yang berlawanan dengan pertambahan. Okay, tadi kita dah lihat contoh 1 dan contoh 2. Apabila aset bertambah, ia akan didebitkan. Apabila liability bertambah, ia akan dikreditkan. Jadi, apabila kita nak merekod kepada pengurangan, kita akan rekod di sebelah yang berlawanan dengan pertambahan tadi. Ini bermaksud akaun tunai akan
dikreditkan, manakala akaun pinjaman bank akan didebitkan. Kita akan kredit tunai 500 dan kita akan debitkan pinjaman bank 500. Seperti urusan sebelum ni, butiran adalah nama akaun yang menjadi bergu. Jadi akaun tunai kita catat butirannya sebagai pinjaman bank, manakala dalam akaun pinjaman bank kita catat butirannya sebagai tunai. Itulah 3 contoh untuk merekod pertambahan aset, pertambahan liability, pertambahan ekuiti pemilik dan juga pengurangan aset dan pengurangan liability. Dalam bahagian pertama video tadi, kita terlihat bagaimana kita hendak merekodkan aset, liability dan ekuiti pemilik mengikut sistem catatan bergu ke dalam ledger. Sekarang ni kita akan lihat bagaimana pula kita akan mencatat apabila urus niaga itu melibatkan hasil dan juga belanja. Baik, apabila kita mengambil kira keuntungan daripada perniagaan, maka persamaan perakaunan akan menjadi seperti di sini. Iaitu di sebelah kiri kita masih lagi ada aset. Aset sama dengan di sebelah kanan kita ada liability tambah dengan ekuiti pemilik dan kita akan ada item baru iaitu tambah untung. Okey, untung menambahkan ekuiti pemilik. Dan kita juga telah pelajari bahawa untuk mengira untung, rumus yang paling asas ialah hasil tolak dengan belanja. Okey, untung sama dengan hasil tolak belanja. Jadi persamaan perakaunan boleh kita kembangkan seperti ini. Dia akan menjadi aset sama dengan liability tambah ekuiti pemilik tambah hasil tolak belanja. Okey, pada ketika ini item belanja berada di sebelah kanan. Kita lihat ni, belanja sekarang ni berada di sebelah kanan. Tetapi kalau kita tengok pada simbolnya, dia dalam bentuk negatif. Ini maksudnya sekiranya ia kekal pada kedudukan ini, belanja perlu direkodkan di sebelah kanan ledger dengan angka negatif setiap kali belanja berlaku. Jadi ini mungkin akan menjadi kekeliruan. Jadi kita akan ubah tolak belanja ke sebelah kiri persamaan. Itu kita gunakan konsep algebra. Itu bila tolak belanja berada di sebelah kanan, kita akan bawa ke sebelah kiri persamaan mengikut kaedah algebra kerana ia masih lagi memberi kesan yang sama iaitu belanja akan mengurangkan ekuiti pemilik. Kita guna konsep kredit lawan debit. Item yang berada di sebelah kanan apabila dibawa ke sebelah kiri dia akan menjadi kontra kepada yang berada di sebelah kanan. Jadi apabila kita dah buat perkara tersebut, maka kita akan dapati persamaan perakaunan akan menjadi aset tambah belanja berada di sebelah kiri persamaan sama dengan liability tambah ekuiti pemilik tambah hasil berada di sebelah kanan persamaan. Yang kita akan lihat pada kali ini adalah tentang belanja dan juga hasil. Dirujuk kepada rajah di bawah. Jadi, peningkatan belanja direkodkan di sebelah kiri akaun ledger debit. Okey, sekarang kita lihat dalam persamaan. Belanja berada di sebelah kiri persamaan. Okey, rajah di bawah ni menerangkan ayat ni. Belanja apabila bertambah akan dicatat di sebelah kiri akaun, iaitu sebelah debit. Manakala peningkatan hasil direkodkan di sebelah kanan akaun ledger. Okay, rajah ni, hasil apabila bertambah akan direkodkan di sebelah kanan akaun, maksudnya akan dikreditkan. Dia masih lagi merujuk kepada persamaan perakaunan. Okay, belanja sekarang berada di sebelah kiri. Jadi kiri mewakili pertambahan belanja. Belanja bertambah, debit. Hasil berada di sebelah kanan persamaan. Simbol operasinya tambah. Jadi apabila hasil bertambah, kita akan kreditkan akaun hasil. Okey. Perhatikan bahawa pertambahan belanja dan hasil adalah mengikut
kedudukan mereka dalam persamaan perakaunan. Jadi apabila berlaku pengurangan, macam konsep aset belanja yang sebelum ni, apabila berlaku pengurangan, kita akan rekod di sebelah yang berlawanan dalam ledger masing-masing. Jadi tadi debit belanja apabila bertambah, apabila belanja berkurang, kita akan kreditkan akaun belanja. Begitu juga dengan hasil. Apabila hasil bertambah tadi, kita kreditkan. Jadi apabila kita nak kurangkan hasil, nak tolak hasil, maksudnya hasil akan didebitkan. Jadi rumusan persamaan perakaunan, kita boleh rujuk pada rajah di bawah ni sekali. Okay, cikgu dah ringkaskan persamaan perakaunan hanya menggunakan huruf-huruf pertama dalam item tersebut. Aset, cikgu gantikan dengan A. Belanja, cikgu gantikan dengan B. Liability, L, ikuti pemilik E, dan juga hasil sebagai H. Jadi untuk kamu mudah ingat persamaan perakaunan, kita ingatkan kepada abang leh. AB ni konon-kononnya macam abang. AB, aset, belanja, sama dengan leh. Ni nama leh, nama orang. Liability, ikuti hasil. Aset dan belanja bertambah di sebelah kiri akaun, manakala liability, equity dan juga hasil bertambah di sebelah kanan akaun. Okay, ini adalah peraturan sistem catatan bergu untuk kelima-lima item: aset, belanja, liability, equity pemilik dan juga hasil. Ingat abang leh. Kedudukan abang leh mewakili pertambahan. AB sebelah kiri, debit tambah, leh di sebelah kanan, kredit bermaksud tambah. Jadi apabila kita nak kurangkan kelima item ini, kita akan rekod di sebelah yang berlawanan dengan pertambahan tadi. Okay, sekarang kita akan lihat contoh untuk lebih memahami bagaimana untuk merekod belanja dan juga hasil menggunakan peraturan sistem catatan bergu yang baru kita pelajari sebentar tadi. Okay, contoh 4 ni adalah untuk merekod belanja. Februari 6, ayatnya berbunyi, membayar sewa kedai berjumlah RM400 dengan tunai. Jadi kita kena kenal pasti kata kunci yang akan menjadi nama-nama akaun. Yang pertama adalah perkataan sewa, ataupun kita boleh ambil sewa kedai. Dan juga yang kedua adalah akaun tunai. Okay, apakah pula kesan ke atas kedua-dua akaun ini? Dalam urusan ini, belanja iaitu sewa meningkat. Okay, sewa ni adalah belanja bertambah sebanyak 400, manakala aset, okay, tunai, aset berkurang kerana kita membuat bayaran. Okay, belanja bertambah, yang berkurangnya adalah tunai. Okay, kita akan buka dua ledger, iaitu ledger sewa dan ledger tunai. Yang kita akan gunakan peraturan mengikut sistem catatan bergu. Belanja. Dalam persamaan perakaunan, belanja berada di sebelah kiri persamaan. Maksudnya belanja bertambah akan direkod di sebelah kiri. Dalam persamaan perakaunan, tunai juga adalah item di sebelah kiri persamaan. Okay, ini kedudukan asal dalam persamaan perakaunan. Belanja dan juga aset berada di sebelah yang sama dalam persamaan perakaunan. Ini mewakili pertambahan. Kita lihat balik catatan kita. Belanja bertambah. Di belanja bertambah, kita akan rekod sebelah debit akaun sewa. Manakala tunai berkurang, kita dah pelajari tadi, apabila aset berkurang, kita akan rekodkan di sebelah kredit. Jadi kita mungkin boleh buat tandaan di manakah aset bertambah, sebelah mana. Jadi kita lihat kesan aset berkurang, maka kita akan rekod di sebelah yang bertentangan dengan pertambahan. Jadi untuk contoh 4 ni, akaun sewa didebitkan, belanja bertambah, manakala akaun tunai dikreditkan, aset berkurang.
Butiran dalam akaun sewa adalah tunai, manakala dalam akaun tunai butirannya adalah sewa, iaitu nama akaun yang menjadi bergu masing-masing. Okey, itu contoh untuk merekod belanja. Sekarang kita lihat contoh 5 untuk merekod hasil. Baik, Februari 8 ayat urus niaganya berbunyi, menerima komisen RM300 daripada pembekal dengan cek. Okey, kenal pasti kata kunci yang akan menjadi nama akaun ledger. Yang pertama adalah perkataan commission. Dan yang kedua perkataan cek. Tapi cek ni kita akan gantikan dengan bank. Kerana kita tak akan buka akaun cek, kita akan buka akaun bank. Kita lihat kesan. Dalam urus niaga ini, aset iaitu bank dan hasil iaitu komisen diterima meningkat. Okay, kata kerja kita adalah menerima. Jadi komisen ni adalah komisen hasil. Okay, komisen yang kita terima, jadi ini adalah hasil berlaku pertambahan. Bank kita juga meningkat. Okay, aset juga bertambah sebab kita menerima cek. Jadi catatan akaun ledger adalah seperti berikut. Okay, kita buka akaun bank dan juga akaun komisen diterima. Dalam persamaan perakaunan, bank iaitu aset berada di sebelah kiri persamaan. Komisen diterima adalah hasil. Dalam persamaan perakaunan, hasil berada di sebelah kanan persamaan. Di balik berkesan urus niaga, aset bertambah, hasil juga bertambah. Jadi kedua-dua ledger kita akan rekod pada kedudukan asal mereka dalam persamaan perakaunan, iaitu bank kita akan debitkan kerana berlaku pertambahan. Begitu juga dengan komisen diterima, kita akan catat sebelah kredit kerana ia juga berlaku pertambahan. Manakala butiran seperti biasa, dalam akaun bank kita catat nama komisen diterima sebagai bergunya. Manakala dalam akaun komisen diterima, kita akan catat bank sebagai butirannya. Okey, itulah dua contoh untuk kamu rekodkan belanja dan juga hasil mengikut peraturan sistem catatan bergu. Bahagian terakhir video ini adalah untuk kita pelajari bagaimana nak merekod catatan kontra. Okey, catatan kontra dibuat di sebelah yang berlawanan dengan akaun yang dikontrakannya. Okey, pertama sekali maksud kontra. Kontra tu maksud dia berlawanan, bertujuan untuk mengurangkan akaun yang dikontrakannya. Okey, kita akan rujuk kepada persamaan perakaunan. Okey, aset tambah belanja sebelah kiri, liability tambah equity tambah hasil sebelah kanan. Dan kita kena faham bahawa kontra yang cikgu wakilkan dengan huruf K ni, dia boleh ada di kedua-dua belah, sama ada di sebelah kiri dan juga sama ada di sebelah kanan, bergantung kepada apakah yang dikontrakannya. Jadi apakah kontra yang berada di sebelah kiri persamaan? Okay, baca keterangan di sini. Kontra yang berada di sebelah kiri persamaan perakaunan adalah kontra kepada ekuiti pemilik dan juga hasil. Kita lihat di persamaan asal, ekuiti dan juga hasil berada sebelah kanan. Jadi kontra kepada ekuiti dan juga hasil akan berada di sebelah kiri persamaan. Apakah pula kontra yang berada di sebelah kanan persamaan perakaunan? Okey, baca keterangan di bawah ni. Dalam kontra di sebelah kanan persamaan adalah kontra kepada aset dan juga kontra kepada belanja. Okey, aset dan belanja dalam persamaan perakaunan berada sebelah kiri. Di kontra kepada aset dan belanja berada di sebelah kanan persamaan. Jadi kita boleh kata ni macam Abang Leh dan kawan-kawan lah. Okay, kontra sebelah kiri pun ada, kontra sebelah kanan pun ada. Baik, lihat rajah di sini. Kita nak terangkan dulu kontra di sebelah kiri, iaitu kontra kepada ekuiti pemilik dan hasil. Okay, akaun yang berkenaan iaitu akaun asal, akaun ekuiti pemilik dan hasil. Kita dah belajar tadi. Ekuiti pemilik dan hasil kalau bertambah, kita akan rekod
sebelah kredit dan ikut dia punya kedudukan dalam persamaan perekonan. Jadi, apabila kita nak merekod catatan kontra kepada akaun ekuiti pemilik dan hasil, maka akaun kontra tersebut kita akan catat di sebelah debit. Dia mesti sebelah yang kontra, sebelah yang berlawanan. Jadi apakah antara contoh kontra-kontra yang ada? Yang pertama, catatan kontra untuk ekuiti pemilik adalah untuk kita merekod ambilan oleh pemilik perniagaan. Manakala catatan kontra untuk hasil adalah untuk kita merekod pulangan jualan. Jadi maksudnya macam ni lah. Apabila dalam ayat usniaga itu berlaku ambilan ataupun berlakunya pulangan jualan, akaun ambilan dan akaun pulangan jualan kita akan catat sebelah debit kerana ia bersifat catatan kontra kepada ekuiti pemilik dan juga hasil. Dia mesti berlawanan dengan akaun yang dikontrakannya. Kita tengok pula catatan kontra yang berada di sebelah kanan persamaan perakaunan, iaitu kontra aset dan kontra belanja. Dalam akaun asal aset dan juga belanja, dalam persamaan perakaunan kita dah belajar aset dan belanja bertambah akan didebitkan mengikut kedudukan mereka dalam persamaan perakaunan. Jadi apabila kita nak mencatat catatan kontra kepada aset dan belanja, maka akaun catatan kontra tersebut kita akan catat di sebelah kredit. Dia mesti juga berlawanan. Aset dan belanja bertambah didebitkan. Jadi bila kita nak mencatat catatan kontra kepada aset dan belanja, maka akaun catatan kontra tersebut mesti kita catat sebelah kredit. Antara contoh catatan kontra aset adalah untuk merekod susut nilai terkumpul dan juga peruntukan hutang ragu, dan catatan kontra untuk belanja adalah untuk merekod pulangan belian. Ini maksudnya untuk ketiga-tiga akaun ni, bila berlakunya urus niaga susut nilai terkumpul, peruntukan hutang ragu dan juga pulangan belian, kita akan catat di sebelah kredit. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh untuk lebih faham cara untuk merekod catatan kontra mengikut sistem catatan bergu. Kita akan lihat beberapa contoh. Yang pertama sekali, cikgu akan tunjukkan cara untuk merekod pulangan belian, iaitu catatan kontra untuk belanja. Contoh yang ke-6 pada Februari 9. Memulangkan barang bernilai RM200 kepada pembekal Zulia kerana rosak. Usniaga ini maksudnya kita sebagai peniaga memulangkan balik barang yang kita beli kepada pembekal kita. Jadi dalam ayat ini, kata kunci yang pertama adalah perkataan memulangkan, dan kata kunci yang kedua adalah nama pembekal kita. Perkataan memulangkan ini kita boleh kata sebagai pulangan belian. Kita lihat kesan urus niaga seperti ayat di bawah ni. Dalam urus niaga ini berlaku pulangan belian. Yang inilah memulangkan, ayat memulangkan ni, iaitu catatan kontra kepada belian dan pengurangan liability, iaitu akaun belum bayar pembekal Zulia. Pembekal Zulia ni adalah akaun belum bayar. Kenapa hutang kita berkurang? Apabila setiap kali kita melakukan pulangan belian kepada pembekal, bermaksud hutang kita kepada pembekal juga berkurang kerana kita pulangkan balik barang yang kita beli tadi. Jadi di sini kesannya adalah liability berlaku pengurangan. Catatan dalam ledger. Pertama sekali kita lihat dulu yang liability. Kita dah pelajari dalam sistem catatan bergu, liability kalau bertambah, kita akan catat sebelah kredit. Jadi dalam kesan urus niaga ini, pembekal Zulia, hutang kita berkurang kerana kita memulangkan barang niaga. Jadi liability berkurang, kita akan catat di sebelah debit account pembekal Zulia, RM200. Kemudian kita lihat pula akaun yang kedua, iaitu akaun pulangan belian. Pulangan belian ni kita dah tengok tadi, dia adalah kontra kepada belanja. Dalam persamaan perakaunan, belanja berada di sebelah debit persamaan. Jadi,
Untuk kontra belanja, kita mesti catat sebelah yang berlawanan dengan akaun belanja. Jadi, akaun pelanggan belian, kita akan catat sebelah kredit. Okay? KB ni saya tulis sebagai mewakili kontra belanja. Belanja debit, jadi bila kita nak rekod kontra belanja, kita rekod di sebelah kredit, akaun pulangan belian. Jadi butiran macam biasa, kita akan catatkan nama yang menjadi catatan bergu. Pembekal Zulia catatkan pulangan belian di ruangan butiran. Manakala dalam akaun pulangan belian, kita akan catat butirannya sebagai pembekal Zulia. Okay, itu contoh pertama merekod pulangan belian. Kita lihat contoh yang kedua, itu merekod pulangan jualan, iaitu catatan kontra kepada hasil. Okay, contoh yang ketujuh, Februari 12. Seorang pelanggan iaitu Kedai Suria memulangkan barang bernilai RM100 kerana tersalah jenama. Baik, kita kenal pastikan akaun yang terlibat. Jadi yang pertama, akaunnya adalah akaun pelanggan kita iaitu Kedai Suria. Dan kata kunci yang kedua adalah perkataan memulangkan. Yang ini kita boleh faham sebagai pulangan jualan. Kerana sebelum ini kita menjual barang kepada Kedai Suria. Sekarang ni Kedai Suria memulangkan barang tersebut kepada kita balik. Jadi ini dipanggil sebagai pulangan jualan. Kita lihat juga kesan urus niaga. Dalam urus niaga ini berlaku pulangan jualan, iaitu catatan kontra kepada jualan dan pengurangan aset, iaitu akaun belum terima Kedai Suria. Okay, Kedai Suria ni adalah akaun belum terima. Kita kata dia hutangnya kepada kita berkurang kerana konsep yang sama seperti tadi. Apabila berlakunya pulangan jualan, kita akan mengurangkan hutang pelanggan kita kerana dia telah pun memulangkan barang yang mungkin rosak ataupun salah jenama. Okay, kita lihat bagaimana kita nak mencatat ke dalam ledger. Kita akan ada dua akaun yang terlibat, iaitu akaun pulangan jualan dan juga akaun Kedai Suria. Kita lihat dulu akaun aset Kedai Suria. Dalam persamaan perakaunan, aset berada di sebelah kiri persamaan apabila berlakunya pertambahan. Jadi kita dah lihat kesan tadi, aset Kedai Suria akan berkurang. Jadi untuk akaun ledger Kedai Suria, kita rekod di sebelah kredit. Aset berkurang, okey? Aset berkurang, kita akan kreditkan. Kemudian akaun yang kedua, pulangan jualan. Pulangan jualan ni adalah catatan kontra kepada hasil. Dalam persamaan perakaunan, hasil berada di sebelah kanan persamaan. Jadi untuk kita merekod pulangan jualan, iaitu sebagai kontra kepada hasil, kita akan catat di sebelah debit ledger pulangan jualan. Okay, KH ni adalah kontra hasil. Dia mesti berlawan dengan kedudukan hasil dalam persamaan perakaunan. Jadi, akaun pulangan jualan kita akan catat sebelah debit. Jadi, catatannya adalah debit pulangan jualan kredit Kedai Suria dengan butiran masing-masing lah, catatan bergu masing-masing. Okey, itu contoh merekod pulangan jualan, itu catatan kontra kepada hasil. Dan contoh yang terakhir untuk video ini, kita lihat bagaimana pula kita nak merekod ambilan, iaitu catatan kontra kepada ekuiti pemilik. Itu contoh yang ketujuh. Okay, Februari 19. Pemilik mengambil tunai perniagaan berjumlah RM50 untuk membayar yuran tuition anaknya. Okay, kenal pasti kata kunci. Pemilik ambil tunai. Okay, akaun yang pertama yang terlibat adalah tunai. Yang kedua, nak pastikan bahawa ambilan itu benar-benar ambilan, kita akan lihat tujuan ambilan itu dibuat. Okay, pemilik mengambil tunai untuk membayar yuran tuition anaknya. Ini adalah untuk kegunaan peribadi. Jadi kita boleh anggap ini sebagai ambilan kerana dia memenuhi syarat, iaitu ambilan untuk kegunaan peribadi. Kita lihat kesan urus niaga.
Dalam usaha ini berlaku ambilan iaitu catatan kontrol kepada ekuiti pemilik dan pengurangan aset iaitu tunai. Okey, tunai ni aset perniagaan berkurang kerana pemilik mengambil tunai perniagaan. Jadi kita lihat dulu catatan dalam ledger. Akan ada dua akaun iaitu akaun ambilan dan akaun tunai. Okey, tunai berkurang. Aset apabila bertambah kita catat sebelah debit. Jadi sekarang ni apabila aset berkurang kita akan catat sebelah kredit akaun tunai. Jadi tunai dikreditkan. Yang kedua adalah akaun ambilan. Akaun ambilan adalah kontrol kepada ekuiti pemilik. Ekuiti pemilik dalam persamaan perakaunan berada di sebelah kanan persamaan. Okey, ataupun kita kata sebelah kredit. Jadi untuk merekod ambilan iaitu kontrol kepada ekuiti pemilik. Okey, KE cikgu tulis sini, KE kontra ekuiti pemilik. Maka ambilan mesti dicatatkan di sebelah debit iaitu sebelah yang berlawanan dengan kedudukan ekuiti pemilik. Jadi ambilan akan didebitkan. Debit ambilan, kreditkan akaun tunai. Dan butiran macam biasa, akaun ambilan kita catatkan tunai sebagai butiran iaitu bergunya dan akaun tunai kita catat ambilan sebagai butirannya. Jadi itulah contoh-contoh kita dah belajari bagaimana untuk merekodkan aset, liability, ekuiti pemilik, hasil belanja dan juga catatan kontrol ke dalam ledger mengikut sistem catatan bergu. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu. Kamu boleh tonton berkali-kali sehingga kamu dapat tangkap apakah yang cuba diterangkan oleh cikgu. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu memperoleh ilmu tentang sistem catatan bergu. Okey, dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih semua.